Salam sejahtera. Video hari ini akan membincangkan ujian bukan parametrik yang setara dengan ujian T dua sampel tidak bersandar, iaitu Mann-Whitney-U test. Ujian bukan parametrik tidak perlu memenuhi andaian untuk ujian inferensi parametrik, iaitu ujian bukan parametrik tidak perlu bertaburan secara normal. Jadi hari ini kita akan membincangkan satu ujian bukan parametrik, iaitu ujian Mann-Whitney-U test yang juga dikenali sebagai Wilcoxon-Rank-Sum test. Wilcoxon-Rank-Sum test merupakan ujian setara dengan ujian parametrik, iaitu ujian T dua sampel tidak bersandar. Berbeza dengan ujian T yang membandingkan mean antara dua kumpulan, ujian Mann-Whitney-U test akan membandingkan median antara dua kumpulan. Dapatan daripada ujian statistik bukan parametrik masih boleh dibuat inferensi kepada populasi tetapi kurang power berbanding ujian parametrik. Ini adalah kerana ujian bukan parametrik menggunakan asas ranking dan bukan nilai data sebenar. Jadi, ujian yang akan kita bincang hari ini adalah Mann-Whitney-U test yang juga dikenali sebagai Wilcoxon-Rank-Sum test. Andaian untuk ujian ini adalah data mesti selanjar atau ordinal, data tidak bertaburan secara normal, pemerhatian yang bebas, dan taburan data dua kumpulan perbandingan ini mempunyai bentuk yang sama. Mari kita lihat kepada satu contoh untuk ujian Wilcoxon-Rank-Sum test. Jadi, ini adalah data running time, masa berlari pelajar tahun 1. Pelajar tahun 1 dan B adalah untuk lelaki dan G adalah untuk perempuan. Dan kita dapati ni adalah perempuan, kita ada 6 perempuan dan 6 lelaki. Dan ke atas adalah masa mereka. Ni adalah masa mereka berlari. 20 saat, 24 saat, 29 saat dan sebagainya. Seterusnya, kita gunakan 5 langkah pengujian hipotesis untuk menjalankan ujian tersebut. Langkah pertama, menulis hipotesis kita. So, kita tulislah hipotesis null sahaja. Hipotesis kata tidak terdapat perbezaan yang signifikan masa berlari antara lelaki dan perempuan. Langkah kedua adalah kita setkan alfa kita. Jadi, alfa kita adalah 0.05. Langkah ketiga, melakukan pengiraan. Jadi, kita perlu rankingkan semua pemerhatian kita secara berpasangan. Maksudnya, jantina dengan masa tu secara berpasangan. Dan kita rankingkan masa yang paling kecil sebagai rank pertama dan masa yang paling tinggi sebagai ranking yang ke-12. Jadi, lihat balik kepada data kita dan kita mula ranking kita. Apa yang kita dapat adalah ranking pertama kita adalah yang 10 saat oleh seorang lelaki. Kedua adalah 17 saat oleh seorang lelaki. Ketiga adalah 19 saat. Keempat adalah 20 saat oleh seorang perempuan dan seterusnya. Seterusnya, kita perlu jumlahkan ranking mengikut jantina. Jadi, sini adalah lelaki dan kita perlu jumlahkan perempuan secara berasingan. Jadi, mari kita jumlahkan rank mengikut jantina. Pertama, rank untuk lelaki adalah
1 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7, iaitu sebanyak 24. Jumlah rank untuk perempuan pula adalah 4 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 11 dan tambah 12. Jumlahnya adalah sebanyak 54. Maka nilai Wilcoxon statistik adalah nilai yang kecil daripada dua jumlah ranking ini. Jadi nilai yang lebih kecil adalah ranking untuk lelaki, iaitu 24. Maka nilai kiraan statistik Wilcoxon, iaitu dengan simbol W, adalah 24. Maka langkah seterusnya adalah untuk mencari nilai kritikal. Untuk mencari nilai kritikal, kita perlu N untuk lelaki dan N untuk perempuan. Jadi N1 iaitu lelaki, kita ada 6 orang, dan N2 iaitu perempuan, kita ada 6 orang juga. Jadi kita perlu rujuk jadual di 6. Okey, lihat kepada PDF ataupun nilai kritikal yang kita dah bagi, rujuk kepada jadual di 6 dan anda akan dapati jadual seperti berikut. Jadual ini adalah jadual D8 dalam tebel yang kita dah bagi, dan mohon cari di mana N1 adalah 6. So kat sini N1 adalah 6. Okey, dan kita perlu N2 di sini, jadi kita kena cari N2 6 juga, iaitu yang pertama. Jadi kita nak alfa pada 0.05, N adalah 6, maka kita punya nilai kritikal adalah 28. Mari kita balik kepada slide ini. So kita punya nilai kritikal, kita dah tahu nilai kritikal untuk Wilcoxon yang kita cari tadi adalah 28. Jadi kita nak bandingkan nilai kritikal kita dengan nilai kiraan kita. Dan oleh kerana kita dapati bahawa nilai kira adalah lebih kecil daripada nilai kritikal. Betul? Nilai kira adalah lebih kecil daripada nilai kritikal. Maka apa? Kita menolak null atau gagal menolak null? Kerana ini adalah ujian Wilcoxon, maka dia songsang. Okay, dia songsang dengan t-test. Alright? Kerana nilai kira nilai kira Wilcoxon adalah kurang daripada nilai kritikal, maka kita menolak null hypothesis. Okey, berbeza dengan T. Jangan lupa dua-dua ujian Wilcoxon rank sum test dengan Wilcoxon paired sum rank test, dua-dua ujian Wilcoxon adalah songsang jika kita lakukan ujian inferensi secara manual. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana kita boleh dapatkan output SPSS untuk ujian Wilcoxon rank sum test ataupun dikenali juga dalam SPSS sebagai Mann-Whitney U test. So mula-mula kita masukkan data kita. Kita ada 2 pemboleh ubah, jadi kita ada 2 pemboleh ubah di sini. Masa dan jantina dimasukkan secara berpasangan. Seterusnya, kita klik kepada Analyze, cari Non-Parametric Test, cari Legacy Dialogs dan 2 Independent Samples. Lepas kita dah klik 2 Independent Sample, kita masukkan masa dalam Test Variable List dan masukkan jantina iaitu gender dalam Grouping List.
Bila anda masukkan dalam grouping list, anda akan nampak bahawa dia ada dua tanda soal di sini. So, anda perlu define groups. Klik pada define groups. Okay? And bila anda klik define groups, satu paparan tambahan akan keluar dan dia akan kata group 1 and group 2. Jadi, anda masukkan nombor 1, group 1, because nombor 1 adalah kod untuk jantina lelaki dan nombor 2 kita masukkan adalah kod untuk jantina perempuan. So, maksudnya kita nak bandingkan antara yang kod 1 dengan kod 2, antara lelaki dan perempuan. Lepas tu, kita klik continue. Bila anda klik continue, anda akan balik ke paparan yang sebelumnya dan anda boleh perhatikan bahawa tanda soal itu telah hilang dan digantikan dengan nombor 1 dan 2. Okay, nombor yang kita masukkan tadi. Di bawah ini adalah test type, jenis analisis yang anda nak buat. Mohon untuk pilih Mann-Whitney U-Test. Okay? Mann-Whitney U-Test adalah sama dengan Wilcoxon Rank Sum Test. Okay? Sama je nama dia. Lepas itu, klik pada OK. Inilah paparan yang anda akan dapat. Okay? So first, you will get jadual yang menunjukkan ranking. Dan di sini anda boleh perhatikan N dia adalah N 6 untuk lelaki, 6 untuk perempuan. So macam kat tadi, apabila kita nak cari nilai kritikal, kita letak N1, 6, N2, 6. Okay? Mean rank tak perlu kita nak rujuk, tapi yang penting adalah sum of rank. Jadi kita dah jumlahkan ranking, sama kan? Kita dapati lelaki sum of rank dia 24 dan untuk perempuan sum of rank dia 54. Dan jika anda boleh perhatikan bahawa nilai kiraan untuk statistik Wilcoxon adalah 24, iaitu setara dengan sum of rank yang lebih kecil. Dan nilai P di sini adalah P sama dengan 0.016. Jadi P adalah kurang daripada 0.05, maka menolak null hypothesis. So, kita dapati di sini sekali lagi saya nak ingatkan bahawa untuk Wilcoxon, kalau kita buat secara manual, jika nilai kiraan adalah lebih kurang daripada nilai kritikal, maka kita tolak null hypothesis. Maksudnya P adalah kurang daripada 0.05. Okey, dia songsang ya untuk kedua-dua ujian Wilcoxon adalah songsang jika kita lakukan secara manual. Jika kita lihat kepada nilai P, tidak ubahlah. P is always, kalau P kurang daripada 0.05, maka menolak null. Untuk lihat pada nilai P, tidak ubah. Tetapi jika kita buat secara manual, kita rujuk nilai kritikal, maka dua-dua ujian Wilcoxon, iaitu Wilcoxon Rank Sum Test dan Wilcoxon Paired Sample Sum Rank Test adalah songsang. Jadi sampai sinilah untuk topik Wilcoxon Rank Sum Test yang setara dengan ujian T2 sampel tidak bersandar. Saya berakhirlah video ini. Terima kasih.